Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang silakan ibu-ibu dan ayah sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi menyayangi kita, Allah masih lagi memanjangkan usia kita dan masih lagi pada malam ini memilih kita untuk duduk di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita kitab hadis 40. Tapi saya nampak ramai bawa wasiat Imam Ghazali. Tapi kalau nak ikutkan, sebab dua minggu yang sudah kita dah baca wasiat Imam Ghazali. Jadi pada bulan ni, pada minggu ini kita baca hadis 40. Tapi macam mana nak buat? Oh ya ke? Tak apa cikgu. Tak apa cikgu. Tak apa, biasalah tu. Okey, tak apa tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah sekalian. Tak apalah, lagi pun kejap je sampai isyak kita berhenti. Jadi tak apalah. Yang mungkin tak bawa buku, nanti boleh tengok balik dalam Facebook yang ustaz untuk Cikgu Wahab. Ustaz kita panggil Cikgu Wahab yang rakam ni, boleh tengok balik. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab saya tak bawa buku wasiat Imam Ghazali, jadi saya tak boleh nak teruskan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah-ayah sekalian, malam ni kita, kalau nak ikutkan, kita masuk nasihat tentang Rasulullah. Tapi seperti kebiasaannya, saya akan bawa mukadimah. Dan mukadimah pada malam ini nak menceritakan kepada kita tentang mukjizat Nabi SAW sebelum kita masuk kepada nasihat untuk Rasulullah ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kitab Jawharatul Tauhid bait yang ke-73, kitab Tauhid, maka dijelaskan bahawa mu'jizatuhu kathiratun ghurrar, minha kalamullahi mu'jizul bashar. Dan mukjizat Nabi SAW itu terlalu banyak dan juga jelas banyak. Daripada makanan sedikit menjadi banyak, dan turunnya hujan disebabkan doa Nabi, bidu'aihi nazal matar bidu'aihi, turunnya hujan disebabkan dengan doa Nabi SAW. Dan makanan yang banyak jadi sikit tu biasa. Dan Nabi SAW seperti yang kita baca kitab Syama'il pada lama dah lah, saya ingat dah kat 2 tahun dah kita habis kitab Syama'il juga. Sewaktu Nabi SAW minta kepada seorang sahabat, kalau tak salah saya Mughirah, Nabi minta supaya dibagikan kepada Nabi orang panggil tangan ataupun lengan. Nabi suka kepada lengan kambing itu. Jadi diminta Nabi SAW tentang lengan kambing. Jadi Nabi minta dihidangkan kepada Nabi satu, kemudian dah habis Nabi minta lagi, hidang kepada Nabi 2. Lalu kali sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, kaki kambing ni ada berapa? Kaki kambing ni ada berapa? Kira hidang habis, dah habis, tengok rasanya macam dah habis lah. Lengan kambing sebenarnya ada berapa wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW dalam mafhum hadis itu, tuan-tuan boleh tengok balik kitab Syama'il bab daging itu, makanan kesukaan Nabi SAW tu. Lelah kali apa yang dijawab oleh Nabi SAW, kalau kamu tak tanya, maka kamu boleh sediakan apa yang aku minta. Tapi bila sahabat ni tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, duk minta ni lengan kambing ni ataupun kaki kambing ni ada berapa sebenarnya? Bila dia cakap macam tu saja, terus tak ada lah.
terhenti seketika itu. Kalau tidak, dia boleh tengok lagi mukjizat Nabi SAW. Mungkin barangkali berapa banyak kaki kambing atau lengan kambing yang Nabi minta itu pasti akan disediakan. Tuan yang dimuliakan Allah SWT. Dan bulan terbelah dua, yang dijelaskan ini adalah mukjizat Nabi saintis barat lagi. Dijelaskan lagi dalam kitab Ijaz Ilmi fil Quran Al-Karim Dr. Zaghlul Najjar, tentang bagaimana saintis jumpa rekahan batu di bulan itu menunjukkan bahawa bulan pernah terbelah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, yang ini adalah mukjizat Nabi SAW. Bulan telah pernah terbelah. Dan banyak lagi mukjizat Nabi SAW yang kita tak larat nak cerita. Dalam banyak itu ada mukjizat Nabi SAW, iaitulah mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Baik. Dan dalam bait syair ini, mukjizat Nabi SAW itu lalu banyak lagi jelas berlakunya mukjizat tersebut. Dan di antara mukjizat yang banyak adalah kalam Allah. Minha kalamullahi mu'jizul bashar. Dan kalam Allah itulah yang melemahkan manusia untuk menghasilkan seumpama dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mukjizat yang terbesar yang kita boleh nampak pada hari ini. Tidak ada siapa yang mampu menandingi Al-Quran. Tentu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, itulah Quran ni banyak dia punya mukjizat. Baik, Quran ni apakah mukjizatnya? Baik, tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran ini mukjizat yang paling mulia. Dalam Al-Quran adalah mukjizat yang paling mulia. Berkata Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan di dalam syarahnya bagi matan ini, wal musannifu arada huna bi kalamillahi lafza wa innama nassa alaihi bi khususihi bi annahu afdalu mu'jizatihi wa adwamuha li baqaihi ila yaumil qiyamah. Pengarang Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebut kalam Allah, Al-Quran, di dalam matan ini bahkan menyatakan secara khusus kerana ia adalah mukjizat yang paling mulia dan kekal sehingga hari kiamat. Itulah mukjizat yang paling mulia, Al-Quran, dan dia ini akan kekal sehingga pada hari kiamat. Sebelum kita hidup, Al-Quran itu sudah ada. Mukjizat itu sudah ada. Nanti bila mana kita bertemu dengan Allah SWT, dah meninggal dan ceritanya, Al-Quran itu tetap ada singgahlah pada hari kiamat. Kita pun tak tahu meninggal sebelum kiamat ke ataupun dekat nak kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Jadi terasa kekalnya Al-Quran itu. Baik, tuan-tuan ibu dan sekalian, jadi mukjizat ini terbagi pada beberapa jenis. Dan Al-Quran ini antara mukjizatnya ialah mukjizat dari segi bahasa. Pada segi bahasa. Di dalam Al-Quran banyak menggunakan susunan ayat yang cantik dan juga yang teratur, bahkan memberi keasyikan apabila membacanya. Jadi dalam Al-Quran banyak contoh dia. Surah Asy-Syams, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Al-Azim, Surah Asy-Syams. Demi matahari dan sinarnya pada pagi, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila jelas menyinari, demi malam apabila menutupi, demi langit serta binaannya, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kejahatan dan ketakwaan. Dan beruntunglah bagi mereka menyucikannya, dan rugilah bagi mereka yang mengotorkannya. Jadi Allah yang mengilhamkan kejahatan ataupun kebaikan ataupun takwa. Tuan-tuan yang berkata Allah SWT, kita minta pada Allah agar Allah ni betul-betul bagi kat kita ni ilham takwa. Jangan bagi ilham jahat. Na'udzubillah min zalik. Ada orang ni dia cukup kreatif buat jahat. Dia kata macam ni macam ni. Kadang-kadang kita tengok macam ni rupanya dia curi. Terlampau orang panggil pandai-pandai, dia diilhamkan.
menjadi begitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi bagi orang yang beruntung ini, mereka menyucikan, mereka menjadi orang yang baik, dan rugilah orang yang mengotorinya. Itu di segi mukjizat bahasa. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah sekalian, kalau dalam Quran banyak lagi lah. Antara yang kita tidak boleh tandinginya adalah dari segi bacaan, perkataan itu dipanggil mushtara' al-lafzi. Satu perkataan makna dia banyak. Waktu saya mengaji dulu, perkataan warak dari segi adat kebiasaannya maksudnya adalah belakang. Wa kana warak, belakang. Maksudnya belakang. Jadi kita biasa gunakan perkataan itu, warak itu maksudnya belakang. Tapi bila mana dalam suratul Kahf, warak itu maksudnya adalah depan. Jadi kita terkejut, macam mana cerita ni? Rupanya itu adalah mukjizat. Jadi betapa lemahnya kita dari segi bahasa Arab. Saya bahasa Arab, menyebabkan kita, bagi kita tahu warak itu belakang. Rupanya bila dibacanya Al-Quran, wa kana wara'ahum malik, di hadapan mereka itu adalah seorang raja yang mengambil safinah, sampan-sampan itu. Jadi tuan-tuan ibu-ibu dah sekalian, maksudnya dalam Quran itu, kalaulah maksud warak itu belakang, contoh dia macam ni. Kena buat contoh juga ni. Pen lah nak cerita. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu-ibu dah sekalian. Baik, yang ni pen kita anggap sebagai orang panggil sampan. Baik, yang ni raja buat Roblox. Raja buat Roblox di belakang, contohlah. Okey, baik. Kalaulah sampan itu dia jalan ke depan, Roblox kat belakang, agak-agak raja boleh ambil tak sampan tersebut? Tak boleh. Nak buat macam mana? Katakan kita naik motor, tiba-tiba Roblox kita kat belakang, memanglah takkan dia nak tahan kita. Confirm tak akan tahan kita, sebab kita dah depan-depan. Tapi kalau Roblox duduk di depan ni, macam mana? Contoh dia, sampan ini jalan, kemudian raja yang suka duk ambil harta rakyat dia dengan sampan-sampan ini yang dalam surah Al-Kahfi tu, duduk di depan. Jadi macam mana? Dia tengok-tengok, sampan elok, jadi dia akan ambil. Tapi bila dia tengok-tengok, Allah, sampan tak elok, jadi dia akan lepas. Sampai rosak dia akan lepas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi yang tu yang maksudnya Quran ni begitu dahsyat lah. Dari segi mukjizat bahasa. Kita tengok warak itu, kalau dari segi kebiasaan Arab, kita naik bas, contoh dia pergi ke Mekah kan, dia kata warak, maksudnya pergi ke belakang. Kita duduk di belakang. Tapi kalau dalam Al-Quran, maksud dia warak itu dan maksudnya adalah di hadapan. Jadi sampai memang tiba-tiba raja tengok, ini sampai nampak elok, ambil. Tapi dia tahu Allah, sampai dia rosak, jadi tak dapat ambil. Iaitu yang dijelaskan di mukjizat oleh ulama berkaitan tentang seni di dalam Al-Quran. Yang tu dipanggil sebagai dilalah, ilmu dilalah. Tentu ini mula oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian. Saya kagum dengan bahasa Arab ni sebab dengan ilmu dilalah dia. Nahu apa semua tu kita tak cerita lagi. Tapi dari segi ilmu dilalah, penyusunan perkataan itu menyebabkan kita kata, Masya Allah, hebatnya Al-Quran ni, hebat. Dan dijelaskan lagi, alladzina yunfiquna fi sabilillah, perkataan ikhfa dalam dilalah, ikhfa maksudnya apa? Dari segi perkataan yunfiqu tu, nun mati bertemu fa. Jadi kalau dalam ilmu dilalah ataupun dipanggil dilalah wa alaqatu fi ilmu tajwid, pengertian dari mengikut ilmu tajwid, maka bila mana dibaca ifaq pada yunfiqu itu menunjukkan bahawa harta yang diinfakkan mestilah ikhfa juga, tersembunyi fi sabilillah. Jadi tuan-tuan ini boleh kepada Allah SWT. Jadi banyak lagi lah benda-benda lain yang kita akan nampak bila mana kita membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu antara mukjizat bahasa. Baik,
Ada dah mukjizat yang lain Al-Quran bila mana orang baca dan juga sebagainya. Ada. Mukjizat yang lain adalah mukjizat lagu. Mukjizat lagu. Baik. Hadis Nabi SAW an Abi Lubabah an Nabi SAW man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Daripada Abu Lubabah, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tidak berlagu dengan Al-Quran, dia bukanlah daripada kalangan kami. Jadi mukjizat dari segi lagu, hebatnya lagu. Jadi bila mana dibaca Al-Quran maka mestilah berlagu. Lagu saja insya-Allah akan ada tarikannya. Baik. Mukjizat dari segi apa lagi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi mukjizat dari segi penerimaan akal dan juga naluri. Akal dan juga naluri. Jadi akal dan naluri semua manusia bahkan pada setiap zaman akan merasa tenang dan dapat menerima apa yang disebut di dalam Al-Quran. Orang akan tenang dan orang akan boleh menerima. Sebab apa? Sebab dia adalah mukjizat. Sebab apa orang putih bila mana baca Quran dia boleh teringin nak masuk Islam? Sebab mukjizat akal. Jadi daripada dia berfikir mengarut tak ketahuan tu, lala kali pam dia kena ayat-ayat tu, tersentak dia masuk Islam tu. Sebab akal. Mukjizat itu pada penerimaan akal dan naluri jiwa seorang. Jadi tuan-tuan ibu dah siang, rugilah kita kalau kita tak rasa Al-Quran ini mukjizat. Tadi kita sebut tadi mukjizat yang pertama dari segi bahasa, kemudian dari segi lagu. Ini yang ketiga ni kita tengok dari segi penerimaan akal. Ada orang yang baca Quran tapi dia ada setengah-setengah ayat dia rasa macam keliru. Tapi sebenarnya tak payah keliru, terima dengan akal dan juga dengan naluri. Kalau kita keliru mungkin kita boleh tanya kepada guru dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan ibu dah ya sekalian. Jadi sampai itulah diceritakan dulu apa Dr. Syarifat pernah cerita tentang apa Jeffrey Ang tu, yang profesor mereka tu yang tersentuh dengan ayat Quran. Itu orang bagi mukjizat dari penerimaan akal dan juga naluri. Baik. Jadi bila mana setiap zaman dan bila-bila masa saja orang akan merasa tenang dan dapat menerima apa yang disebut dalam Quran. Dan keraguan terhadap Al-Quran hanya direka-reka oleh mereka yang benci ke Islam. Dia reka-reka untuk supaya nak ragu-ragu umat Islam ni kepada Al-Quran. Bukan kerana Al-Quran itu tidak boleh diterima, tetapi mukjizat ini dapat dilihat dengan beberapa kisah, di antaranya kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mana permulaan memeluk Islam, beliau begitu marah pada Nabi SAW. Jadi sehingga dia ingin membunuh Nabi SAW. Namun apabila sampai di rumah adik dia, apa jadi? Rumah adik Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu adalah adiknya bernama Fatimah, dan beliau mendengar adik dia baca permulaan surah Taha hingga hati dia tenang dan terus berjumpa dengan Nabi SAW, memeluk Islam, dan bukan untuk membunuh baginda SAW. Jadi beliau terima dengan akal dan juga naluri. Itu mukjizat. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian. Dan begitu jugalah dalam surah Al-Fusilat ayat yang ke-29 sampai ke-26 sampai 29 ni, Allah SWT menceritakan tentang 3 orang pembesar Quraisy yang mengintai ketika mana Nabi SAW membaca Al-Quran. Dan mereka adalah Walid bin Mughirah, Al-Akhna bin Qais dan juga Abu Jahal dan juga bin Hisham. Akhirnya perasaan mereka tidak dapat menafikan kebenaran Al-Quran. Walaupun mereka tak Islam, tapi mereka terima tentang kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran itu. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian. Baik, mukjizat dari segi tulisan Al-Quran itu ada mukjizatnya sendiri dari segi penulisan. Jadi penulisan Al-Quran ni yang menarik, susunan mempunyai maksud ayat-ayat tentu. Kita tengok pada surah Yasin ayat yang ke-40 daripada surah Yasin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu fi falakin yasbahun. Dan masing-masing beredar pada garisnya. Baik. Pada susunan perkataan kullu fi falakin yang mempunyai susunan yang sama apabila diterbalikkan. Kullu fi falakin. Baik, kita susun daripada kullu fi
falakin. Kita susun daripada belakang ke depan, depan ke belakang, sama. Kita baca daripada sini, susun daripada kaf lam wa kullun fi falakin. Kaf lam fi fa ya fa lam kaf. Lepas tu lagi terbalikkan balik ke kaf lam fa ya fa laf lam kaf. Terbelit lidah saya ni. Jadi macam itulah. Tengok balik surah Yasin ayat 40. Kullun fi falakin. Terbalik, baca terbalik pun dapat juga huruf yang dan juga susunan ayat yang sama. Lagi apa lagi? Wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sopa juga rabbaka fakabbir. Yang tu surah apa? Surah Mudaththir. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, jadi tengok balik. Jadi dikatakan bahawa Imam Suyuti menyebut bahawa umur Nabi SAW dapat dikira sebanyak 63 tahun berdasarkan ayat walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tu Imam Suyuti kata macam tu. Umur Nabi yang dikira 63 tahun itu berdasarkan ayat surah Al-Munafiqun ayat yang ke-11. Jadi 63 tu umur Nabi dikira berdasarkan ayat surah Al-Munafiqun ayat yang ke-11. Dan ini adalah ayat terakhir dalam surah Al-Munafiqun. Dan surah ini adalah surah yang ke-63. Bahkan turutan surah selepasnya, surah At-Taghabun, yang merupakan salah satu nama daripada hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat yang pada awal ialah kebangkitan dan kewafatan Nabi SAW. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat yang paling awal sekali. Itu kira paling awal. Kita ni di pertengahan ke ataupun di akhir ke, wallahu a'lam bishawab. Tapi waktu Nabi dibangkitkan sampailah Nabi wafat, itu merupakan tanda awal untuk kiamat. Itu yang dijelaskan Imam As-Suyuti rahimahullah. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, jilid yang kedua, muka surat 1226. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian. Dan mukjizat yang seterusnya adalah mukjizat pada bacaan. Mukjizat pada bacaan iaitulah Al-Quran ini ada gaya bahasa cukup cantik. Bila mana firman Allah dan surah Al-Ikhlas, setiap wakaf tempat yang berhenti, tiada tempat dengung. Jadi bila mana setiap wakaf tempat berhenti itu tak ada tempat berdengung, tuan-tuan carilah dekat dalam Quran di manakah tempat wakaf ada tempat dengung. Itu antara mukjizat dari segi bacaan. Memang tempat wakaf tak ada dengung. Contohnya ialah surah Al-Ikhlas, sepenuhnya menunjukkan prinsip tegas. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, waktu saya mengaji dulu, pensyarah dia ceritakan bahawa penggunaan huruf ataupun pengulangan huruf yang berkaitan menunjukkan tentang satu panorama ataupun satu peristiwa. Contoh dia ni, kalau dalam syair, kalau dalam syair Arab itu ada huruf mim, huruf nun, dia ulang perkataan-perkataan ayat, ada mim nun, mim nun. Maksudnya kalau dalam bahasa Melayu ni kita panggil diksi ataupun pemilihan kata. Nun mim, nun mim, dumu ain. Contoh dia nun ainun. Ainun maksud dia apa? Mata. Nun itu maksud dia menunjukkan satu-satu benda, iaitulah mim dengan nun. Kira dia ulang huruf nun mim, nun mim. Maksudnya adalah syiddatul huzun, maksud dia sangat sedih. Tapi bila mana ada perkataan huruf-huruf yang contoh dia huruf qalqalah, qatabajat, qataba, jimdah, contoh dia huruf-huruf yang kuat. Jadi huruf-huruf ini menunjukkan tentang ketegasan dan juga kekuatan. Syiddatul quwwah, kuat dan juga teguh. Contoh dia dalam surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu hebat dari segi orang panggil wakaf yang menunjukkan tegas. Surah Al-Ikhlas ini dia menunjukkan prinsip yang begitu tegas, bersifat tepat, tetap, tegas. Dan apabila kita membaca surah ni, kita akan merasakan bahawa perkara yang berkaitan pegangan kena tegas, iaitulah akidah, dan adalah salah satu perkara yang sangat tegas. Dan ayatnya diakhiri dengan huruf dal.
menunjukkan qalqalah kubra, menunjukkan bahawa ketegasan dari segi masalah akidah. Jadi masalah akidah tak boleh main-main. Akidah kena tegas. Ada orang contoh dia terpengaruh dengan apa-apa sajalah dari segi kepesongan akidah Syiah dan juga sebagainya. Jadi kita kena tegas. Tengok nak menekan ke dan juga sebagainya, tengok lain macam saja hari ni. Nak ke Syiah sikit nampak gaya tegas. Jangan slow-slow kat dia, bagi pendirian yang tegas. Tak boleh buat macam ni, jangan nanti hang rosak dan sebagainya. Ditentukan oleh Allah SWT yang mudah sekadar. Persoalan akidah adalah benda yang tegas. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT dan sekalian, mukjizat seterusnya adalah mukjizat saintifik yang tadi saya dah cerita dah sebahagian, dan mukjizat banyak lagi, mukjizat oksigen. Sebab di dalam Quran juga cerita tentang bila sampai ke lapisan yang atas maka kita tidak boleh bernafas. Surah apa tahu Allah Alam bersawab, saya tak apa nak ingat dah. Itu antara saintifik. Jadi sebab itu kita tengok mukjizat Nabi SAW Isra wal Mi'raj tu, bila dia tengok tarikan graviti, kalau naik ke atas biasanya kita akan jatuh, tapi Nabi tak jatuh pun sampai ke langit ke-7, menunjukkan bahawa mukjizat Nabi SAW. Itu dari segi saintifik dan juga sebagainya. Jadi mukjizat seterusnya ada mukjizat sejarah. Yang ni yang kita tahu lah, cerita Fir'aun ini dia yang seperti saya rasa saya pernah cerita dalam surah, ada surah dalam Quran. Tuan-tuan tengok balik tadabbur Quran dalam Facebook tu mana ditulis. Tak sempat malam ni saya nak ambil balik ayat tu, tak apa nak ingat dah. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang Allah SWT selamatkan jasad Fir'aun itu. Sebab apa? Sebab nak tunjuk pada umat-umat yang akhir zaman ni. Kalau kita tengok Fir'aun itu matinya, binasanya itu di dalam laut. Di dalam laut. Jadi ibu daya sekalian, kalau kita ni lah jatuh dalam laut, apa jadi 3 hari lepas tu? Habis. Kembung pecah helai. Tapi jasad Fir'aun ni sampai hari ni kekal. Itu mukjizat. Dalam Quran diceritakan dengan benda itu. Tambah pula laut itu kandungan garam juga sebagainya, sebabkan kita boleh pecah-pecah dan sebagainya. Tapi itulah hebatnya mukjizat Al-Quran. Cerita Allah cerita dalam Quran, kami kekalkan Fir'aun ini. Baik, untuk pengajaran kepada yang akan datang dalam ayatnya begitulah, mafhum ayat yang begitu. Baik, tentu yang kalau Allah Ibu dan sekalian, ini merupakan Al-Quran yang merupakan Al-Quran sebuah kitab yang mukjizat yang disebutkan adalah merupakan salah satu daripada mukjizat Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, hebatnya Al-Quran. Baik, habis. Baik, tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, tak apalah, biasalah tu. Kita tengok dalam kitab hadis 40, minta maaf saya tak bawa. Jadi tak apalah. Tuan-tuan dengar, nanti boleh tengok balik benda ni, tak ada masalah. Zaman teknologi bukan salah siapa-siapa, tak, biasalah. Baik, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa itu maksud nasihat Rasulullah? Maka dijelaskan Al-Imam Ibn Attar, yang kita baca terjemahan, mengakui tentang kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena akui risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna al-iman wa tasdiqihi fi jami'i ma ja'a bihi. Penasihat untuk Rasul ini, nasihat untuk Rasul adalah maksudnya kita kena beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita iman pada Allah, kemudian kita iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita wa tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bihi, dan juga kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Keseluruhannya tak boleh terima sikit, tak boleh terima sikit-sikit, tolak sebahagian, tidak boleh. Apa yang Nabi bawa semua kita terima. Itu maksudnya nasihat untuk Rasul. Bukan kita menasihat untuk kita nasihat Nabi, tidak. Tetapi maksudnya adalah kita mengakui kebenaran risalah Nabi, beriman dengan semua ajarannya, mentaatinya dalam perkara suruhan dan juga larangan. Itu maksud dia. Jadi bila kita buat semua benda itu, maksudnya kita ada masuklah dalam kalangan orang yang mempraktikkan tentang hadis
yang ketujuh ini agama itu sebagai nasihat. Kita ambil semua apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, kita buat apa yang Nabi suruh dan kita tinggal apa yang Nabi larang, dan juga beriman seluruh ajaran apa yang Nabi sampaikan dan mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan intizam taati fi amrihi wa nahyi. Jadi perkataan Arab ni apa hebat sikit. Iltizam ni maksudnya sentiasa ataupun patuh kepada ketaatan kepada Nabi SAW, sama ada amrihi, perintah Nabi kita patuh, perintah Nabi kita sentiasa dengar, kita sentiasa patuh, dan juga amaran Nabi juga kita peduli. Itu maksudnya wa ihya'i sunnatihi, dan begitu juga kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi kita buat apa? Nabi buat apa? Kita buat apa? Itu cerita. Bila waktu pagi mai, tuan-tuan ibu-ibu dah sekalian, ni apa antara tip lah. Dalam pembahagian 1/3 malam antara waktu yang baik untuk beribadah. Baik. Jadi 1/3 malam dikira macam mana? Ada kalangan ulama membahaskan berkaitan tentang 4 jam. Baik, contoh dia pukul 7 setiap malam. 7, 8, 9, 10. Kemudian satu malam yang pertama. Bahagian malam yang kedua 11, 12, 1, 2, 3. Betul saya kira ni. 1. Lagi silap. 7 sampai 11. Okey, maaf ya. 7 sampai 11. Itu yang pertama. Kemudian 11 sampai 3. Nak cerita macam tu lah. 11 sampai 13, 12. Okey, baik, sampai 3. Itu malam yang kedua, malam peringkat yang kedua. Dan malam yang terakhir adalah pada pukul 4 sampai 7. Tapi 7 tu dah nak masuk pagi dah. Tapi sebelum tu lah. Jadi yang terbaiknya kita beribadah adalah pada kira pukul 4 dan juga sampai sahur. Itu baiklah untuk kita beribadah. Tapi kalau kita bangun pukul 3 lagi bagus. Pukul 3 itu maksudnya kita ada persiapan awal untuk bertemu dengan Allah SWT. Tapi kalau tak mampu, pukul 4 pun jadilah. Pukul 4 bangun pukul 4. Tapi kalau tak mampu langsung subuh mayang mungkin jadi. Kita menghidupkan satu malam. Jadi yang itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia, itu caranya. Baik, apa yang nak diisi dalam qiyamul lail ni? Dijelaskan bahawa solat malam. Dah habis solat malam, tahajud dan juga sebagainya. Kemudian diisi dengan istighfar, perbanyakkan istighfar pada Allah SWT. Jadi kalau ikutnya, kalau paling kurangnya 100 kali ikutlah tuan-tuan. Kemudian mungkin juga setelah itu adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali, dan buatlah baca Quran dan juga seterusnya kalau ada masa lagi lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, kita dah terang dah kalau bangun awal-awal ni nak exercise mula-mula, nak bagi panas badan ni dengan 2 rakaat yang ringan. Kita dah cerita dah waktu Syama'il tu. Jadi baca surah rakaat pertama surah Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat yang kedua adalah Al-Fatihah dengan Qul Huwallah. Itu 2 rakaat yang ringan yang Nabi SAW buat. Jadi kemudian lepas tu istighfar, dah habis dah istighfar, kemudian setelah itu selawat pada Nabi, kemudian mungkin ada masa untuk membaca Al-Quran. Itu adalah lebih utama. Baik. Sebab dia bila lepas pada tu kita dah tak ada lah. Bila dah masuk saja pukul 7, kita dah start bekerja, masuklah saya sendiri pun. Bila masa kita nak bersawat pada Nabi pun kita kena tak teringat. Tak ada, duk kalut malam lah. Baik. Tapi kalau alangkah indahnya bila setiap masa itu kita iringi dengan Nabi SAW. Apa yang Nabi buat waktu ni? Zikir pagi dan juga petang. Kalau tentu hafal, maka tak lama pun, ambil masa 15 minit atau paling kurang 10 minit. 10 minit boleh habis dah zikir maksurat itu. Dia nak jadi ingat ni, baca selama 3 bulan. 3 bulan maksurat jangan tinggal. Ataupun zikir pagi jangan tinggal. Bila habis saja 3 bulan, insya-Allah duduklah pala naik pergi kerja ke ataupun nak ke mana-mana saja, ke market ke dan sebagainya, maka kita duduk atas kereta atau atas motor, kita boleh berzikir kepada Allah
Subhanahu wa taala. Baik. Lagi apa lagi nasihat untuk Rasulullah ni? Kemudian membantu ketika hidup atau mati. Bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi SAW hidup dan juga setelah Nabi SAW mati, bukan mati, wafat, dalam ni dia mati. Dan memusuhi sesiapa yang memusuhinya, musuh dengan siapa yang memusuhi Nabi SAW, dan menyokong sesiapa yang menyokongnya. Siapa yang Nabi sokong, kita sokong. Siapa yang Nabi tentang, kita tentang. Contoh dia adalah orang-orang yang mempermainkan agama Allah SWT. Nabi disakiti dan juga sebagainya, macam-macam disakitinya orang Arab buat kepada Nabi SAW, Arab jahiliah buat kepada Nabi SAW, macam-macam. Tapi Nabi tak kisah pun. Tapi jangan sampai orang kata jentik agama, ataupun cuba nak memainkan agama Islam, atau agama Islam, agama yang kita anut ini, maka Nabi SAW akan rasa marah. Jadi contoh ini dimulakan oleh Allah SWT, ibu dan yang sedang. Tambah pula duk hina Allah SWT dan juga sebagainya. Ini kena serius. Baik, seterusnya adalah mengagungkan hak Nabi SAW dan menghormatinya, menghidupkan jalan dengan sunnahnya, dan menyebarkan dakwah dan syariatnya. Ini semuanya benda-benda maksud nasihat untuk Rasulullah. Dan menafikan tomahan terhadap syariatnya, mempelajari ilmu-ilmu syariah, memahami makna-makna dan menyeru kepada syariah dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan, ibu dan silah, ini kita ni tengah mempraktikkan hadis nasihat tu, nasihat untuk Rasul. Kita belajar ilmu syariah, kita belajar ilmu agama dan juga sebagainya, dan kemudian seterusnya memahami makna-maknanya dan menyeru kepada syariah. Kemudian berlemah lembut dalam mengajar dan juga mempelajarinya. Dari segi mengajar kena berlemah lembut, dan juga mempelajarinya juga kena lemah lembut, dan juga mengagungkannya dan memuliakannya, dan beradab ketika membacanya, membaca inilah, membaca ilmu dan juga sebagainya, serta menahan diri daripada berkata tentang agama tanpa ilmu. Kalau ada benda yang kita tak pasti tentang agama, jangan kongsi. Ada kadang-kadang WhatsApp ni biasalah dia main benda-benda yang kadang-kadang macam-macam, benda-benda yang kita rasa betul tak betul, nampak macam best lah, kali kongsi rupanya benda tak betul, jadi dosa. Wa na'udzubillah min zalik. Baik tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, memuliakan ulama kerana pelibatan dalam syariah. Muliakan ulama dalam pelibatan syariah mereka itu, dan berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beradab dengan adabnya, mencintai keluarga dan sahabatnya, serta menjauhi sesiapa yang melakukan perkara bid'ah dalam sunnahnya ataupun menentang salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi kita terima sebab mereka ini radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala ini meridai mereka. Jadi ada Syiah, dia sahabat Nabi ada sebahagian ada terima, yang lain dia tak terima, dia tak boleh. Kita nak terima sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua, kita memuliakan mereka juga, memuliakan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagainya itu. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, pada malam ini itulah berkaitan tentang nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa minit je? Ada lebih kurang dalam 4 minit ni. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, kita buat kepada kesimpulan. Kesimpulan ada 2 benda yang kita belajar pada malam ini. Yang pertama tentang Al-Quran. Dia adalah mukjizat yang teragung, dan kita dah nama mukjizat, jadi kita kena muliakan Al-Quran itu sendiri. Dan pada hari ini ada juga orang dia letak Quran di bawah, jadi letakkan Al-Quran tu tinggi sikit. Kalau di rumah tu jangan letak kat parah yang bawah. Sebab itulah ulama-ulama bila mana sampai simpan
roh Al-Quran pun mereka pasti akan meletakkan Al-Quran itu di tempat yang tinggi. Kemudian barulah hadis Nabi dan juga sebagainya. Jadi ada turutan-turutannya. Itu adab kita dengan mukjizat Nabi SAW. Kita tak dapat tengok mukjizat Nabi SAW secara live. Waktu Nabi hidup, tidak, tak sempat. Tapi mukjizat yang kita dapat tengok adalah mukjizat Al-Quran. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan tentang Nabi SAW. Maka setiap hari dan setiap detik, paling tidaknya bila teringat, maka terus berselawat pada Nabi ataupun melakukan sunnah Nabi SAW. Sebab rugi kalau satu benda kita tak buat. Kita rugi sebab kita akan terlepas dua benda. Di dalam Al-Quran Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Bila kita ikut Nabi, apa yang kita akan dapat? Yuhibbukumullah, Allah sayang kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampun dosa kamu. Jadi cubalah kita di dalam hidup ini banyakkan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita buat, semestinya kita dapat dua benda itu. Yang pertama, Allah sayang kita. Yang kedua, Allah ampun dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai dekat itu dulu untuk pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita amalkan, dan terutama pada diri saya dan tuan-tuan, kita membesarkan Nabi SAW dan membesarkan salah satu mukjizat Nabi, iaitu Al-Quran, dan kita membesarkan mukjizat dan kita membesarkan Al-Quran itu sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nanti kita akan masuk pada nasihat untuk pemimpin umat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa 'alil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya wa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir.